Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita masih lagi dalam tajuk masyarakat berbagai kaum. Hasil pembelajarannya masih lagi sama. Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah sejarah dan faktor-faktor penghijrahan masyarakat Indonesia di Tanah Melayu pada abad ke-19 hingga ke-20. Okey, kita lihat pendahuluannya. Masyarakat Indonesia yang berhijrah ke Tanah Melayu terdiri daripada beberapa komuniti seperti Jawa, Banjar, Bugis dan Minangkabau. Penghijrahan ini disebabkan dasar Belanda di Indonesia yang bertujuan mengurangkan kepadatan penduduk Indonesia di Pulau Jawa. Penghijrahan masyarakat Indonesia pada waktu itu tidaklah diherankan kerana waktu itu Tanah Melayu dan Indonesia boleh dikatakan satu rumpun bangsa Melayu. Okey, kita lihat faktor-faktor kenapa masyarakat Melayu dari Indonesia bergerak ke Tanah Melayu. Yang pertama ialah kesengsaraan sosial dan ekonomi penduduk Indonesia. Semasa pemerintahan Belanda, penduduk Indonesia dikerah, dipaksa dan ditindas. Belanda hanya berminat mendapatkan bahan mentah semata-mata dan tidak menjaga kebajikan penduduk tempatan. Pelaksanaan sistem kultur pula menyebabkan petani Jawa ditindas dan dipaksa menanam tanaman kontan yang diperkenalkan oleh Belanda. Penanaman padi merupakan tanaman utama diabaikan. Akibatnya daripada 300 orang mati kebeluran di Karimun pada tahun 1949 hingga 1950. Cukai yang membebankan juga diperkenalkan seperti cukai buruh, cukai tanah, cukai harta, cukai kepala, cukai perniagaan dan cukai tol. Okey, faktor yang kedua ialah sistem sosial dan sifat keperwiraan. Di Minangkabau, sistem sosial mereka adalah berasaskan adat perpati yang lebih memihak pada kaum wanita menyebabkan anak lelaki mereka merantau, mengembara, belajar dan berniaga, menolong orang Minangkabau menjelajah jauh dari negara asal mereka. Manakala bagi orang Bugis pula biasanya mereka bergerak kerana melambangkan pergerakan mereka, penjelajahan mereka itu yang melambangkan sifat keperwiraan mereka dan jati diri mereka sebagai orang Bugis, dan biasanya mereka terlibat dalam sistem politik di Tanah Melayu. Okey, faktor yang ketiga pula ialah kestabilan politik dan perkembangan pesat ekonomi Tanah Melayu. Perkembangan pesat di Tanah Melayu menyebabkan pada abad ke-19 penduduk Indonesia memainkan peran penting dan bergerak terutamanya dalam aktiviti pelumbungan biji timah. Begitu juga dengan pembukaan ladang getah. Apabila pihak British membuka estate-estate, mereka memerlukan orang-orang untuk menebang hutan menjadi ladang. Dan kebanyakannya orang yang terlibat dalam aktiviti kerja menebas dan menggali parit ialah orang-orang Banjar kerana kekuatan mereka dalam aktiviti peladangan ataupun pembukaan tanah. Okey, yang keempat ialah undang-undang tanah yang longgar. Jadi orang-orang Jawa yang berhijrah ke Johor akibat pada dasar pembukaan tanah membolehkan mereka menorakai tanah baru untuk jadikan kawasan pertanian, ladang dan kebun kecil. Disebabkan itu tiada cukai yang diperkenalkan terhadap peneroka tanah. Kita pun sedia maklum hubungan di antara orang-orang Melayu Indonesia dengan orang-orang Melayu Tanah Melayu amat rapat sebab mereka satu rumpun Melayu. Jadi pergerakan mereka tak perlu dibawa melalui sistem-sistem yang diperkenalkan oleh pihak British. Mereka bergerak seperti keluarga lah, berpindah ke kawasan yang lain, bergerak ke kawasan lain, bekerja di tempat lain. Jadi kelompok-kelompok ataupun pergerakan mereka tidak memberi kesan kepada masyarakat yang ada di Tanah Melayu sebab mereka serumpun. Dan bahasa yang digunakan pun sama. Okey, kita lihat kesimpulannya.
Penghijrahan beramai-ramai orang Indonesia ke Tanah Melayu pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20 telah membawa kepada perubahan yang ketara dalam masyarakat Tanah Melayu. Di mana masyarakat Tanah Melayu itu bukan sahaja daripada orang-orang Melayu yang bercakap bahasa Melayu, tetapi juga daripada orang-orang Melayu daripada suku-suku yang lain seperti Bugis, Banjar, Jawa yang mempunyai dialek masing-masing. Okey, saya harap semuanya faham. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.